Baru ni Pakatan Harapan ada dakwa yang agensi kerajaan termasuk pihak PDRM digunakan oleh kerajaan PN sebagai senjata politik untuk tambah sokongan mungkin dan sebagainya. Dalam soalan-soalan yang ada kaitan dengan politik, saya kalau boleh saya tak jawablah soalan tu, ya. Siapa saja pun, tak kira siapalah, boleh membuat tekaan, kritikan, andaian. They can insinuate anything, ya? Just to portray that PDRM has been made as an apparatus, sebagai satu alat untuk nak menyokong kerajaan ke. Saya kekal, ya, saya ulangi di sini, saya tegas dengan pendirian saya bahawa pelaksanaan apa juga, ya, kegiatan, tindakan yang diambil oleh pihak saya di bawah tidak ada kaitan dengan politik. Sebelum ini ada yang mengatakan bahawa PDRM telah mengambil tindakan ke atas tokoh-tokoh pembangkang, baik zaman PAS pun baik zaman sekarang. Saya dah jelaskan bahawa apa yang diambil, tindakan yang diambil memanggil individu-individu tersebut yang cara kebetulan adalah pemimpin atau tokoh-tokoh politik untuk datang ke balai-balai polis, ke Bukit Aman, ya, untuk dirakamkan kenyataan mereka. Apabila sesuatu report dibuat terhadap berlakunya satu-satu kesalahan, tak kiralah bawa akta apa pun lah, ya, hasutan ke di bawah SKMM punya apa pun, dijadikan polis report dan kita dapati ada unsur-unsur kesalahan di situ. Dan kita buka kertas siasatan, panggil mereka datang, ya. Dan apabila mereka datang, dirakamkan kenyataan dalam suasana yang begitu profesional sekali. Saya tak benarkan apa-apa kata ugutan, ya, tawaran kepada mereka apabila oleh pegawai penyiasat ni tadi apabila kenyataan mereka dirakamkan. Dan sekali lagi, ya Puan, ya, pihak saya menawarkan kepada mereka yang hendak dirakamkan kenyataan ini bila tarikhnya yang sesuai, di mana tempatnya yang boleh dicadangkan kepada PDRM untuk dirakamkan kenyataan. Sampai begitu. Untuk nak mengelakkan kononnya pihak polis ni dengan nak menakut-nakutkan orang, mesti diwajibkan datang ke balai. Misalnya, ya. Tidak. Kita memberikan ruang di situ. Ya. But itu bukannya petanda menunjukkan bahawa pihak polis pula lebih takut sehingga tak berani nak panggil orang datang ke balai. Jika datang ke balai, mudah. Rakamkan kenyataan sejam, 2 jam, 3 jam, balik. Kalau tak cukup lagi waktunya, mungkin datang esok. Itu pun dia boleh menawarkan dirinya. Saya besok ada appointment, besok saya ada event, boleh tak saya datang lusa? Misalnya. Dan pegawai penyiasat itu akan menimbangkan. Boleh, apa salahnya? Tapi untuk kebaikan tuan atau kebaikan puan, elok, segera. Selesai ni senang. So, supaya kertas siasatan ini dapat dilengkapkan dan diangkat ke pihak peguam negara untuk keputusan selanjutnya. So jangan ada, ya, tidak ada. Saya tak membenarkan apa juga tindakan oleh pihak saya yang ada kaitan dengan motif politik untuk nak membantu sesiapa, menekan sesiapa. Tidak. Sesiapa yang berpolitik pula, nasihat saya ialah bertanggungjawab. Bertanggungjawab. Isu remeh-temeh ni dijadikan isu politik. Polis dituduh kononnya tak sensitif. Ada contohnya yang masuk ke satu berhala ke mana. Ini dulu, ya. Diwar-warkan bahawa polis tak sensitif, bawa senapang tentera masuk. Dalam masjid pun boleh masuk. Tak jadi isu. Kuil pun polis masuk begitu. Tak jadi isu. Kenapa pula masa itu bila masuk ke berhala ni jadi isu? Dan yang membangkitkannya orang politik. So saya minta bertanggungjawablah sikit. Sikit-sikit mesti nak kait dengan kaum, dengan agama. Kita berdepan dengan satu ancaman yang jauh lebih besar daripada itu. Kenapa nak berbalah-balah pasal itu? You nak dapatkan markah politik, nanti tunggu. Dalam gelanggang itu nak dibuka ke bila saya pun tak tahu. Berdebatlah kat sana. Janganlah nak cuba mempengaruhi sentimen orang ramai. Dosa, banyak lagi. Saya boleh bagi contoh banyak lagi, ya, yang mana ada kaitan dengan niat yang tidak baik untuk nak mengaitkan seolah-olah polis ni bertindak tidak sensitif kepada kepentingan agama satu kaum, tentang wilayah misalnya. Tidak ada niat begitu pun.
Dah tentera tu bersenjata begitu. Tidak ada dalam SOP dia yang tentera boleh bersenjata dengan pistol atau bawa parang. Dia mesti bawa rifle dia dalam tugas dia. So cara kebetulan bukannya dia acu senapang tu masuk dalam masjid, dalam kuil ke dalam berhala, tidak. Digantung dengan selamat. Itu part and parcel dia punya uniform. Ya. So janganlah, tolonglah saya minta. Dan I assure ini politician ni, lakukanlah kegiatan apa tentang politik ni ya. Tapi jangan langgar undang-undang tu. Sebab ada pihak yang akan rasa terkesan, affected. Dan pihak tersebut akan buat laporan polis. Apabila unsur-unsur itu dibangkitkan. Unsur-unsur perkauman yang jatuh di bawah akta hasutan ke, fitnah ke, kesalahan-kesalahan di bawah kanun keseksaan yang lain. Ya. So jangan, elakkan. Sama-samalah kita pikul tanggungjawab ni. Jangan saja KKM, PDRM, ATM, ya, rela yang bertanggungjawab sebagai frontliner ni. Tuan-tuan sendiri pun, orang ramai, mesti mainkan peranan ni. Ya, untuk sama-sama bertanggungjawab, tahan kemarahan diri pasal politik ni, tahan. Ya, jangan luahkan apa ni, sembrono saja. Akhirnya makan diri sendiri.